الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق Allahul Azim. Yang bermaksud pada hari yang tidak ada gunanya harta benda dan anak pinak, melainkan orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh kesejahteraan, dengan hati yang penuh keimanan. Sadaqallahul Azim. Asy-Syu'ara ayat 88. Yang berbahagia dan hormati pengurusi dan jawatan kuasa pengurusan program Kuliah Duha Muslimat Masjid Al-Falah, dan seterusnya yang dihormati yang diraikan seluruh kehadiran pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama alhamdulillah, kesempatan penuh barakah di pagi Rabu bersamaan 15 Zulqa'dah ini, bersamaan jua dengan 15 Jun, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan buat kita semua rezeki, umur dan usia, dan lebih utama rezeki keimanan dan ketakwaan, keislaman kita, yang pastinya itulah rezeki yang paling besar dalam kehidupan kita seharian. Kan hidup dengan Islam suatu kejayaan, dan hidup dalam iman suatu kemenangan. Sebab itulah kita dalam hidup ini wajib kita sentiasa melahirkan kesyukuran pada Allah. Dan paling kurang pun, taklah paling kurang, sepatutnya lah, bukan paling kurang, sepatutnya lah kita sentiasa mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ucapan yang menandakan kesyukuran kita padanya dalam soal iman dan Islam kita anuti.
Amat baik kalau kita dapat amalkan satu bacaan doa setiap hari dan setiap hari tanpa cuai. Waktu paginya ada bacaan, petang pun ada bacaannya. Contoh, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu pagi kita ucapkan asbahna ala fitratil Islam. Pada pagi-pagi, ya Allah, kami teguh di atas kemuliaan Islam, kesucian Islam. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, dan pada pagi-pagi kami teguh di atas kalimah yang suci, yang murni, kalimah yang satu, iaitu kalimah mengesahkan Allah. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berpagi-pagi kami, ya Allah, tetap berada di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaannya. Dan bila menjelang tengah hari hinggalah ke malam atau petang ke malam, tukar wordingnya sikit di hadapan itu. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Samalah maknanya. Kita minta, kita meyakini, kita mengaku kita kekal di atas agama yang suci, di atas kalimah yang satu, bertuhankan Allah, dan kekal sebagai umat Nabi Muhammad di atas agama baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu doa yang patut dibaca, sebab dalam hubungan kita dengan Allah ni, Tuhan kita minta kerana mengekalkan keimanan. Di samping kita usaha, ingat Allah jua yang boleh memberi segala-galanya. Istiqamahnya, kekentalan hatinya, kekuatan iman, Allah boleh beri kepada kita. Dan sebab itulah saya sebut mukadimah ini untuk mengajak seluruh yang hadir pada pagi ini tanpa cuai, dalam merintihan kita kena ada doa-doa sedemikian rupa. Allah kita mohon, Allah kita minta untuk mengekali keislaman kita, keimanan kita, ketakwaan kita, kebaikan amal salah kita, ketundukan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Rabbul Jalil, untuk kita hidup dalam keadaan tenang bahagia, dunia berjaya, akhirat diradai di Allah Subhanahu wa taala. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah, kita kembali bertemu pada pagi ini setelah kira-kira hampir sebulan lebih, 2 bulan jugalah tidak bersama, tidak kita dapat bersama-sama dalam kajian terakhir pada Ramadan 20 bulan 4 yang lepas. Kemudian bulan 5 sepatutnya saya datang, tapi saya berlepas ke Mekah pada hari tersebut, dan sepatutnya datang 2 minggu lepas, tapi diuji Allah dengan sedikit keuzuran demam, dan hari ini kembali pulih dan kembali sampai, alhamdulillah. Baik. Sambungan bicara kita ialah masih dalam bicara tentang hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Masih bercakap dan berbicara tentang hubungan kita dengan Al-Quranul Karim dalam kitab yang dikaryakan oleh Al-Imam Nawawi, iaitulah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adab pembaca Al-Quranul Karim. Apapun mukaddimah yang saya cuba nak sampaikan pada pagi ini, peringatan buat diri saya dan peringatan buat kita semua. Al-Quran adalah jantung hati kita, dan Al-Quran adalah merupakan segala-galanya, dan segala-galanya Al-Quran dalam kehidupan kita. Jadi kita bicara Quran, tuan-tuan, bukan bicara biasa,
bicara secara penuh keinsafan, kan ia jantung hati kita. Dia adalah pemandu kita, penyelamat kita, dan Quran adalah segala-galanya, dan segala-galanya Al-Quranul Karim. Kita belajar tentang Quran daripada A to Z sepatutnya. Baik. Untuk pada hari ini, kita nak tengok kepada tajuk yang seterusnya. Saya nak langkau kepada muka surat 92. Walaupun terakhir pada muka surat 90, tapi saya nak langkau kepada muka surat 92 dengan tajuknya sunat mengelokkan suara ketika membaca Al-Quranul Karim. Tajuk page 92, sunat mengelokkan Al-Quran, mengelokkan suara ketika membaca Al-Quranul Karim. Seluruh ulama salaf dan khalaf daripada kalangan sahabat dan tabi'in serta ulama di segenap pelosok tempat, imam-imam kaum muslimin bersepakat bahawa sunat mengelokkan suara ketika membaca Al-Quran. Kata-kata dan perbuatan mereka berkenaan perkara ini sangat masyhur. Kami tidak perlu menukilkan apa jua daripadanya. Manakala dalilnya yang bersumberkan hadis Nabi juga telah diketahui oleh semua orang, seperti hadis Nabi yang berbunyi zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, artinya hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hiasi Al-Quran dengan suaramu. Jadi kata pengarang kitab kita Imam Nawawi bahawa dalam isu mengelokkan suara ketika baca Quran ini satu benda yang disepakati para ulama. Dan kita sebut sentiasa Al-Quran sifatnya baca. Betul, Al-Quran datang dengan perkataan qara'ah. Al-Quran datang dengan perkataan qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Itu tasrif Al-Quran daripada qara'a. Qara'a baca. Qira'atan membaca. Qur'anan perkara yang kena baca. Jadi Al-Quran sifat kena baca. Dan bila sebut Al-Quran perlu dibaca, maka dibaca dengan suara. Maka dalam hal ini para ulama kita bersepakat tazyin as-sauti, memperelokkan suara dalam baca suatu keperluan. Jadi hal ini bagi saya tidak ada kerumitan untuk kita fahami. Kerana apa? Kerana Nabi bersabda zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Cuma tinggal lagi dalam bicara tentang soal suara yang elok ini, apakah mesti membaca dengan taranum ataupun belajar taranum dan mesti bertaranum? Bukan begitu maksudnya. Tapi maksud yang dibawakan ulama ialah memperelokkan bacaan. Mungkin suara kita bukan suara qarib, bukan suara yang mampu untuk belajar secara detail taranumnya, bayati, sikah, jarkah, sabah, hijaz, macam-macam lah nama-nama yang pelik yang kita tahu, tetapi memperelokkan suara. Saya rasa benda macam ini jelas. Betullah kita Quran ini kan usaha untuk membaca dengan betul. Dan paling kurang, bukan paling kurang sebenarnya, paling tepat ialah kita mesti betulkan Al-Quran dengan makhraj, sebutan, dan hukum hakam tajwid, ahkam tajwid. Suara tak elok, tak apa. Suara taklah sekuat, sehebat suara qari, tak ada masalah. Tetapi membetulkan bacaan dengan makhraj yang tepat dan hukum hakam tajwid yang betul, itu satu kemestian. Jadi tazyin dalam pandangan para ulama, maksud dihiasi ialah bacaan betul. Kalau suaranya ada, alhamdulillah, memang suara ada pun. Tapi suara yang tak boleh taranum, tak apa. Oh, saya ustaz kalau baca memang tak erti taranum, tak apa. Tapi dari sudut membaca makhraj yang tepat, yang betul, dan tajwid yang betul, satu kemestian. Susah tak susah, kena belajar. Kena belajar dan boleh. Saya sendiri di mana-mana, saya tak bimbang. Quran ini tuan-tuan kalamullah. Dia Quran sesuai dengan semua bangsa dan bahasa manusia. Quran adalah suatu kalamullah yang sesuai dengan semua bangsa
dan bahasa manusia. Datanglah bangsa apa sekalipun, datanglah bahasa apa dicakap, Quran tetap sesuai untuk dibaca dengan betul. Walaupun apa bahasa dan bangsa yang dia ada, percayalah. Sebab sifat Quran adalah sifat yang sempurna. Allah jadikan Quran itu sebagai bacaan yang menyempurnakan mana-mana bangsa dan bahasa. Kalaulah ada sikit sebanyak slang-slang yang tak benar betul, itu boleh dimaafkan. Tetapi boleh. Ini saya rasa satu di antara perkara yang pentinglah. Kalau di kalangan kita tuan-tuan hadir pada pagi ini, kita taklah buat ujian, ya, nak dengar bacaan masing-masing. Tapi masing-masing kena ambil titik keinsafan segera. Dari sudut makhraj sebutan, kena belajarlah. Tak nak belajar detail pun ataupun secara rasmi, kena ambil cakna. Dan saya tidaklah bercadang untuk mengajar tentang makhraj. Saya pun bukan orang, tapi kena tahu sebutan ba, ta, dha, sad, dat, ta, contoh ya, alif, macam-macam. Supaya bacaan kita bacaan yang benar-benar jadikan kita seronok dan bahagia. Dia Quran, tuan-tuan, dia begini. Antara pengalaman peribadi saya ialah daripada sudut kita belajar lama dengan guru-guru yang lama mengajar, masuk masa belajar dahulu. Kalau kita baca Quran dan kita baca tu dalam keadaan menyeronokkan, seronok lah. Tapi kalau kita baca kita tak pun nak seronok, tak pun nak yakin, tak seronok lah. Kita tak nak baca Quran. Tapi kalau kita baca dengan keadaan seronok, menyeronokkan, kita seronok. Lepas ayat demi ayat, surah ke surah, menyeronokkan. Kalau kita tak faham makna, tak faham, tapi bacaan itu menyeronokkan kita. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Contohnya, kita baca dengan sebutan yang betul, makhraj yang tepat, jadi menyeronokkan. Menyeronokkan. Dan akhirnya bila seronok, kita tak tinggal Al-Quran. Dan tidak mudah nak meninggalkan Quran dari bacaannya. Baik. Ini peringatan kepada diri saya dan tuan-tuan semua. Baik. Ini penegasan. Ya. Saya tak kata, saya tak nak sebut dalam bahasa mudahnya, wajib tak wajib, tetapi bagi siapa yang nak menghiasi Al-Quran dengan baca betul, dia kena belajar. Dari sudut dua tadi. Pertama, makhraj sebutan, huruf-huruf. Yang keduanya adalah tajwid, hukum hakam Al-Qutus sendiri. Paling asas pun dia kena tahu tentang mad-mad dalam bacaan Qurannya. Hukum mim mati, nun mati dan seumpamanya. Ini kita kena ambil cakna. Dan bila kita caknakan macam ni, kita caknakan hukum hakam itu, bacaan kita pun selesa. Kita tahu dengung bila, tak dengung masa mana, hukum mim mati bila masanya, hukum nun mati, mad lazim ke kal mustaqal, kita boleh faham. Dan kita baca dalam keadaan kita tenang dan menenangkan. Inilah rahsia Al-Quranul Karim. Baik. Kita terima hakikat bahawa Nabi minta kita untuk hiasi Al-Quran dengan suara yang baik. Suara baik ini bukan suara qari, tapi bacaan betul. Suara dengan masuk qiraan bacaan yang betul, bacaan yang tepat, baik. Dalam satu hadis yang lain daripada Al-Bazzar, daripada Abu Hurairah bersabda, laqad utiya hadza mizmaran min mazamir ali Daud. Orang itu Abdullah Qais, diberikan salah satu seruling suara yang merdu dari milik keluarga Nabi Daud. Ini seorang sahabat bernama Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu yang memang dikenali dengan bacaan merdu, suaranya cukup diminati oleh orang ramai. Sahabat dengar suara bacaannya dan menyeronokkan. Kata Nabi, dia adalah orang yang memiliki suara daripada suara keluarga Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Kerana kita faham keluarga Nabi Daud, mereka ada suara-suara yang hebat, suara yang merdu, yang enak didengar. Baik, tak apalah, kita tak bincanglah hal ini, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, kita baca hadis ini daripada Bukhari dan Muslim, daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bihi. Maksudnya,
Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendekat pada sesuatu dengan teliti berbanding suara yang didengarnya daripada seorang nabi yang bersuara lunak sambil melakukan Al-Quran dengan jaring. Hadis menyebut tentang nabi sendiri. Nabi sendiri, tuan-tuan, diriwayatkan suara nabi suara yang cukup merdu didengari. Dan dari riwayat menyebut daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, para sahabat rindu nak dengar suara Nabi ketika baca Al-Quran. Tetapi Nabi kadang-kadang lebih seronok dengan sahabatnya baca Quran. Itu akhlak Nabi lah. Nabi lebih seronok dengar orang lain baca Quran. Sampai itu ketika dijumpa sahabat yang lain minta baca kepada Al-Quran. Lalu sahabat itu kata, "Ya Rasulullah, engkau lebih mulia pada aku Rasulullah. Lebih bersuara baik pada aku. Merdu suara engkau." Nabi kata, "Tidak. Aku cukup suka mendengar engkau bacakan kepada Al-Quran." Itu akhlak Nabi, tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis menyatakan Allah suka mendengar Nabi membaca Al-Quran Al-Karim. Kerana lunaknya suara Nabi ketika membaca Al-Quran. Baik. Hadis lagi. Kita baca hadis ini tanpa kupasan yang panjang lah. Lillahi asyadu adhanan ila rajulil hasanis sawti bil Qur'ani yajharu bihi min sahibil qainati ila qainatihi. Maksudnya sesungguhnya Allah lebih mendengar dengan teliti, rada dan dekat kepada lelaki baca Al-Quran dengan suara yang merdu dan nyaring berbanding seorang penyanyi yang suka mendengar seorang penyanyi berpilik punya wanita yang suka mendengar nyanyiannya. Ini menunjuk kepada kita dua perkara. Yang penting Allah Subhanahu wa taala lebih redha untuk mendengar orang yang baca Al-Quran daripada orang yang menyanyi. Satu. Yang kedua menunjuk kepada kita bagaimana kedudukan seorang pembaca Al-Quran, kalaupun suaranya tak berapa nak elok, lebih baik daripada seorang penyanyi yang menyanyi suaranya elok tapi karut nyanyiannya. Maksudnya nyanyian yang membawa kepada keburukan dan dosa. Sedap suaranya. Kata Nabi dalam hal ini, seorang lelaki wanita sekalilah, yang baca Quran walaupun suara tak sedap, lebih Allah suka dengar daripada suara seorang penyanyi yang nampak hebat nyanyiannya, suaranya, ketika menyanyikan suatu lagu dan seumpamanya. Ini kedudukannya di antara orang yang baca Quran dengan mereka yang menyanyi dan seumpamanya. Wallahu alam. Ya. Habis Ustaz, nasyid macam mana? Nasyid tak masuk dalam kriteria lah. Nasyid ketika mana mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia bukan dikatakan sebagai nyanyian, itu sebagai nasyid, mengagungkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya bukan nyanyian. Bunyi nyanyian tetapi selagi mana ia kalimah-kalimah besarkan Tuhan, bukan Quran pun tak ada masalah. Kan ia kalimah-kalimah yang lebih pada tasbih, tahmid, muji Allah Subhanahu wa taala. Cuma timbullah perbincangan dalam konteks ini, penyanyi nasyid wanita, macam mana seorang penyanyi nasyid wanita yang juga sebut nama Allah tapi dia adalah seorang wanita, bukan lelaki. Saya tidaklah nak beri fatwa dan petua pun tidak, tetapi kata Al-Qaradawi, sama ada seorang perempuan itu baca Quran dengan nyaring, hatta dia bernasyid dengan mengalungkan kata-kata membesarkan Allah Subhanahu wa taala, selagi mana tidak ada fitnah timbul sebalik suaranya, maka tak ada masalah. Maksudnya tak menimbulkan sesuatu yang merosakkan suasana, melainkan kalaulah suara tadi seorang perempuan dengan nyaringnya kemudian dengan lunak merdunya menimbulkan fitnah pada orang ramai, sehingga mungkin seorang lelaki terpesona, sehingga timbul ingatan-ingatan tidak elok, tidak baik, bahkan jadikan suara lebih kepada keburukan, itu suara dia haram untuk dikumandangkan. Tapi saya rasa pandangan itu tepat, kerana seorang wanita kalau dia kumandangkan bacaan Quran sekali macam qariah, macam sekarang lah,
malam-malam bermula 12 sampai malam besok berkumandang suara qariah daripada pelbagai negeri kan. Baik Kelantan, Johor, Perak, semalam pun ada qariah. Saya ingat kita yang dengar bacaan qariah itu, kita bukan fokus kepada suaranya detail, walaupun suara nyaring, lunak, merdu. Kita fokus kepada bacaan itu. Jadi kalau ada orang yang cuba memfokus kepada soal suara, menimbulkan syahwat dan rangsangan-rangsangan yang tertentu, sebenarnya dia bermasalah. Ya, dia bermasalah. Dia sebab itu bagi saya, qariah yang baca Quran tidak salah. Bahkan ada keperluan tertentu untuk qariah memperdengar bacaan, supaya menarik perhatian kaum wanita untuk sepandainya baca Quran, sebijak baca Quran, semerdunya. Satu kebaikan. Dan bukanlah Quran untuk dimain-mainkan, bukan di lagu semata-mata, tapi untuk menjadi pengajaran kepada yang mendengar. Kecuali tadilah, kalau suara wanita itu mengasyikkan sehingga menimbulkan situasi yang saya tak tahulah apakah suara tersebut boleh menghasilkan perkara tidak elok, wallahu alam. Dan bagi saya, ia bukanlah suatu yang boleh menimbulkan satu yang tidak elok, tidak baik, kecuali kalau orang ada masalah. Sebab dia dalam soal-soal macam ni, orang berpenyakit ada masalahnya. Dia bukan semasalah dengan suara perempuan masalah. Dia tengok di ampaian. Minta maaf sebutlah. Tengok di ampaian ada coli saja, boleh macam jadi. Ini orang ada masalah moral, masalah dalaman. Ini orang bermasalah kena rawat. Dia ada masalah lain. Minta maaf sebut macam tu. Lepas tu ada kes kecurian. Kecurian pakaian dalam wanita. Tengok-tengok di rumahnya, bukan 2 helai, 60 helai disimpan. Jadi ini ada masalah dalaman jiwa yang sesuatu perlu diperelok bagi. Dan kalau ada 10 orang, saya ingat ada seorang macam tu. 10 orang seorang teruk sangat. 1000 orang ada seorang 2. Ini bermasalah. Tapi bagi saya, orang yang ada normalisasi biasa dalam dia tak fikir benda macam tu. Dia tak fikir dia lebih teruk daripada itu lagi. Dia dengar suara sekalipun, dalam kerangka itu, kalau qariah baca Quran, dia mengamati bacaan itu, bukan suara sehingga menimbulkan rangsangan seksual dan seumpamanya. Jadi tak ada sebab. Di zaman Nabi sendiri pun, ini saya sebut, ini bukan apa, Qardawi pun sebut dalam hukumnya, di zaman Nabi pun ada di sana orang-orang perempuan yang mengalunkan nasyid tertentu untuk menggerakkan suasana semangat jihad kepada tentera Islam. Ada para muslimat pada zaman itu yang gerakkan suara mereka untuk menegak, untuk membina kekuatan semangat motivasi kepada pejuang Islam lagi perang, supaya mereka pergi perang dengan tujuan yang baik, yang mulia. Ada. Bahkan Aisyah sendiri pun disebutkan dari riwayatnya pernah mendengar alun nasyid daripada rakan-rakan perempuannya ataupun yang sebayanya dengan alunan yang Nabi tidak kata haram hukumnya. Baik. Kita berlaku adilah dalam 1-2 keadaan itu, ya. Baik. Itu selesai dari sudut bacaan Al-Quran dengan bacaan yang elok suaranya dalam hukum kita bersama dengan Al-Quran Karim. Saya tak nak bincangkan detail tentang apa yang ada dalam kitab ini. Cukup sekadar itu. Kita boleh terima hakikat bahawa Al-Quran mesti dibaca dengan suara yang elok. Maksud elok tadi, pertama makhraj sebutannya betul. Yang keduanya adalah dengan bacaan tajwid yang tepat. Usahakanlah 2 perkara tadi. Makhraj yang betul, yang kedua ialah dengan tajwid yang tepat, yang betul. Soal suara tak elok, tak ada masalah. Kalau elok, alhamdulillah. Baik. Kemudian tajuk yang seterusnya, muka surat 97, kita perlu pergi. Sunat meminta dibacakan Al-Quran dengan bacaan yang baik oleh orang yang bersuara merdu. Kita minta orang yang suaranya elok bacakan Quran kepada kita. Apa keadaannya? Ketahuilah bahawa ramai salaf meminta para pembaca Al-Quran yang memiliki suara yang merdu agar membaca Al-Quran dan mereka mendengarnya.
Hal ini adalah sunat menurut sepakat ulama dan merupakan kebiasaan golongan yang baik, ahli ibadat serta hamba Allah yang salah, dan suatu sunnah yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis sahih diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Nabi pernah bersabda kepadaku, "Iqra' alayya al-Qur'ana." Faqultu, "Ya Rasulullah, aqra' alayka wa alayka unzila?" Qal, "Inni uhibbu an asma'u min ghairi." Faqara'tu alayhi surat an-Nisa'i hatta idza ji'tu hadhihi al-ayah fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Qala, "Hasbuka al-an." Faltafattu ilaihi fa idza 'ainahu tadrifan. Ini hadis tuan-tuan. Satu hari ceritanya Nabi SAW jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Mas'ud siapa tuan-tuan? Siapa? Tak kenal. Saya pun tak kenal juga. Sahabat Nabi, dan dia adalah di antara orang yang mahir dengan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud namanya. Orangnya, dari sudut fizikalnya, kata riwayatnya, cacat. Dalam bahasa kita OKU lah. Kecil sebelah kakinya. Ini Abdullah bin Mas'ud. Kaki sebelah kecil, sebelah besar. Berjalan tak seimbang. Allah fizikalnya, Allah beri fizikalnya tak berapa lengkap. Tapi suaranya merdu dan menarik sekali. Dan lebih hebat beliau, beliau cepat faham Al-Quran. Turun ayat, dia ingat. Datang peringatan daripada Quran, dia faham. Sehingga disebut sejarah, dia merupakan bahar Al-Quran. Apa dia bahar Quran? Lautan Quran. Itu kehebatan beliau. Fizikal tak berapa nak cantik macam orang lain, tapi Allah berezeki kepadanya dengan suara yang baik, kefahaman yang baik. Satu hari, datang Nabi kepada Abdullah Mas'ud. Nabi kata apa? "Iqra' alayya al-Quran." Wahai Abdullah, aku nak dengar kau baca Quran sikit pada aku. Baca Quran. Mana-mana ayat baca. Nabi rindu nak dengar sahabatnya baca Quran. Lalu sahabat ini kata kat Nabi, "Ya Rasulullah, aku nak baca kata kamu, sedangkan Quran tu atas kamu. Maknanya, engkau layak baca pada aku. Quran tu atas kamu, aku tak ada apa-apa." Kata Nabi, "Tidak. Inni uhibbu an asma'u min ghairi." Aku suka kalau nak dengar suara engkau. Aku suka dengar kalau engkau baca, bukan aku yang baca. Bacalah, wahai Abdul Mas'ud. Dia bila begitu keadaannya, Abdul Mas'ud pun dibacalah. Kebetulan ayatnya baru turun. Baru turun ayat, dia hafal ayat yang turun itu, iaitu surah An-Nisa, sampai kepada ayat yang berbunyi, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida." Sampai ayat itu, Nabi kata, cukup. Hasbukal an. Cukup. Nabi kata, cukuplah, wahai Abdul Mas'ud. Kata Abdullah, aku pun berpaling pada Nabi. Aku dapati air mata Nabi bergelingan di kelopak mata baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Mas'ud, bila aku dah selesai baca ayat itu, Nabi kata, "Hasbukal an." Cukup. Tak payah dah, cukup setakat tu. Lalu Abdullah pun berhenti, dia tengok pada Nabi. Faltafatu, dia paling kat Nabi, dia kata apa? "Fa iza ainahu tazrifan." Aku tengok di kelopak mata Nabi, ada di sana air mata yang sedang berguguran jatuh. Ini menunjukkan Nabi menginsafi. Sebab ayatnya berbunyi, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida." Ayat ini bermaksud apa? Allah sebut ayat itu bagaimanakah keadaan orang kafir nanti di padang mahsyar jika kami mendatangkan seorang saksi daripada setiap umat dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Allah cerita di padang mahsyar nanti, ada di kalangan orang kafir akan diseksa. Orang kafir ni siapa? Enggan terima Nabi. Nabi ajar kebaikan, mereka tolak. Nabi minta kepada kebaikan, mereka enggan.
Nabi ajak kepada iman, mereka tak peduli. Nabi ajar kepada tauhid, mereka tak kisah. Mereka ini orang kufur kepada Allah. Dan bila sampai di pada masyar, mereka akan diseksa. Ini cerita Tuhan Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 41. Ini maksud ayat. Cerita ayat macam tu tentang bagaimana Allah akan seksa golongan kufur yang masa hidup. Nabi ajak kepada kebaikan, tolak. Nabi ajak kepada iman, mereka tak peduli. Nabi ajak tauhid, mereka hina Nabi. Yang ni orang kafir Mekah lah ni. Akhir mereka diseksa. Nak cerita tuan-tuan, Nabi menghayati ayat dia baca. Bukan setakat dia baca, dia dengar Abdullah masuk baca ayat daripada suaranya. Dia faham makna sekali. Nabi hati makna, Nabi rasa sedih dan hibur. Kenapa? Ada kalau umat baginda kena seksa. Kenapa? Enggan menerima agama yang benar-benar betul dan baik ini. Enggan menerima Allah Tuhannya. Nabi menghayati bacaan tadi dengan makna sekali. Jadi maksudnya, kata Abdul Mas'ud, aku tengok ainaan tazrifan, mata Nabi ada di sana, kelopak mata Nabi, air mata yang bergelingan, menunjukkan Nabi menginsafi. Nabi dah dengar bacaan satu hal. Nabi memahami ayat tadi tentang seksaan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan, kalau ambil sunnah hadis ni terbaik sangatlah. Dah kita dengar orang baca Quran, air mata tumpah. Dah dengar baca Quran, air mata kita jatuh di atas pipi kita. Ini bagus sangatlah. Kalau mampu, tapi kadang-kadang tak mampulah kita sebab tak faham ayat. Dengar saja bacaan baik pun tak apa dah. Tapi Nabi, dia baca dengar bacaan Abdul Sa'ud, dia faham ayat, dia pun menangis, menginsafi terhadap maksud ayat yang menceritakan bagaimana Allah menyaksa orang-orang kufur yang kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir mereka diseksa di padang mahsyar nanti. Hasbukal an, kata Nabi, cukuplah Abdullah, kerana cukup dah aku memahami ayat ini. Kata Abdullah, aku tengok Nabi, maka mata Nabi penuh dengan air mata yang berlinangan. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan ya, Nabi SAW yang memahami apa yang dibaca sahabat baginda, menghayati. Dia cerita dia banyak. Cerita sebegini bukan hanya ni saja sebenarnya. Kalau kita buka dalam lembaran cerita Nabi dengan para sahabat baginda, banyak situasi Nabi meratap menangis ketika sahabat-sahabat baca Quran. Pernah satu malam, ini cerita yang lain daripada beberapa riwayat yang disebut dalam kitab-kitab tertentu tentang Nabi dan Al-Quran. Sampai satu ketika malamnya, Nabi pernah mendengar, Nabi lalu di sebatang jalan untuk ke Masjid Nabawi je. Nabi keluar daripada Nabi berjalan satu malam, tak disebut ke masjid. Tiba-tiba Nabi terdengar satu bacaan. Siapa baca Quran malam tu? Kata riwayatnya, yang baca adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dia banyak berseriwayatkan Nabi SAW, dekat dengan Nabi. Dia baca Quran dengan suara agak lantang, Nabi dengar. Nabi berjalan di tepian rumah itu. Apa bacaan ayatnya? Ayat dibacakan oleh Abu Sa'id ialah ayat pada surah Al-Qari'ah. Ini riwayatnya, iaitu bacaan yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu daripada surah apa tu? Al-Qari'ah. Nabi dengar bacaan Abu Sa'id Al-Khudri. Bila sampai ayat itu, apa yang berlaku? Nabi terhenti dan Nabi menangis terisak-isak. Esakan Nabi didengari oleh Abu Sa'id baca Quran dalam rumahnya. Dia dengar suara orang menangis. Dia perasan, ialah sebab dia dengan Nabi dekat, periwayat hadis Nabi, dia kenal suara tang ini suara Nabi. Lantas dia keluar pada rumahnya segera, dia tengok Nabi sedang melekuk. Melekuk macam mana? Dia, kalau kita duduk tu keadaan bertelekuk begitu. Bukan jatuh, tak, duduk bertelekuk muka ke bawah. Dia tengok Nabi sedang bertelekuk mukanya.
Lantas dikata, "Ma bika ya Rasulullah?" Maksudnya, apa Rasulullah? Maksudnya, apa Rasulullah? Dia kenal Nabi itu. Dia kenal suara Nabi, dan itu dia rapat dengan Nabi SAW. Dia datang ke Nabi, dia kata, "Ma bika Rasul?" Apa yang berlaku Rasulullah? Nabi angkat kepala kepada wajah Abu Sa'id. Nabi pun kata, "Wahai Abu Sa'id, ulang balik bacaan kamu tadi. Ulang kembali bacaan kamu tadi." Lalu Abu Sa'id bin Nabi kata, ulang balik, dia baca baliklah. "Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Itu saja bacaannya. Maknanya tuan-tuan. Maknanya, tuan-tuan boleh faham pasal mana tak tadi? Siapa tengok tafsir boleh pasal mana? Maknanya apa ayat tadi? Ayatnya berbunyi dengan maksud yang tersirat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah." Maka sesungguhnya siapa yang berat timbangan amal baiknya, banyak timbangan amal solehnya, maka dia akan berada dalam syurga penuh keredaan. Nampak? Itu maksud ayat. Ayat sambungannya tentang sebaliknya. "Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Ayat sebaliknya Allah kata apa? Adapun orang yang sikit amal baiknya. Sikit mana apa? Banyak kejahatan dia buat. Banyak dosa dia buat. Menghadap Allah dengan dosa yang banyak. Amal banyak, amal sikit, amal baik tak banyak. Yang banyak dosa, kata Allah, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah neraka itu? Narun hamiyah, neraka yang apinya menjulang-julang tinggi, membakar. Itu maksud ayat. Nabi dengar tuan-tuan, Nabi menginsafi. Nabi dengar suara Abu Sa'id baca Quran satu hal, mungkin suara sedap satu hal. Maksud ayat tadi, Nabi jatuh, bukan terjatuh, Nabi duduk menekuk mukanya dengan suara mana? Menangis teresak-esak. Itulah dia. Allahu Akbar. Sampailah ketika itu Abu Sa'id bila baca balik, dia menangis sama. Dia baca dan tak menangis. Dia baca, Nabi kata baca balik bacaan tadi, dia menangis dengan Nabi. Kata riwayat, dia peluk Nabi SAW hinggalah suara mereka kedengaran makin tinggi. Maksudnya, suara Nabi pun tinggi, dia pun tinggi. Tuan-tuan sekalian, ini merupakan di antara cerita-cerita yang dirakamkan tentang bagaimana Nabi SAW bila dengar Quran asal baca, faham, dia menangis, meratap. Itulah Nabi SAW. Ialah kita, bila saya sebut tuan-tuan, bukanlah saya nak menangis, tapi menginsafi. Kadang banyak keadaan kita ni, betul rezeki Quran ni sebenarnya besar kepada kita. Saya sebut bukan saya nak sebut saya lebih, tidak, tapi banyak keadaan kita baca Quran ini, bila kita baca ayat-ayat tentang kiamat, tentang neraka, tentang seksa, tentang isu-isu kemurkaan Allah Azza wa Jalla, tentang hari kiamat yang menakutkan, air mata mudah tumpah. Sebab bicara Quran bicara hati. Bicara Quran bicara kejiwaan. Bicara Quran bicara keimanan. Dia jadi melekat di hati jantung kita. Suatulah kalau tuan-tuan dengar bacaan imam-imam Al-Haram, contohnya baca Al-Haram. Jarang kita dengar, melainkan bila mereka baca Quran, hatta surah kecil pun tersekat-sekat, tersedu-sedan, menangis bacaannya. Menangis terbaca. Sebab apa? Penghayatan Quran. Dia begini, dia kadang-kadang maksud Quran dia datang secara mengejut. Bukan mengejut, secara tunai kepada kita. Kita baca saja, kita sudah merasakan air mata tak ada tahan dah. Itulah kekuatan Al-Quran. Mukjizat betul tuan-tuan. Mukjizat. Waktulah kita tidak pernah rugi, dan saya ulang sebut sentiasa. Ini mungkin satu pandangan yang kita boleh fikir renung-renungkanlah.
Batu tidak pernah merugikan kita kalau kita baca Quran dengan melihat terjemahan maknanya. Tak pernah merugikan kita. Bahkan memberikan kita makna yang tersirat. Baca Quran, surah Al-Haqqah, surah Az-Zariyat, surah yang berkaitan dengan kiamat, dengan hari-hari kiamat, dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat, tengok makna. Kita akan dapat keinsafan by cash, tunai insyaAllah. Akan dapat. Sebab cerita Al-Quran, dia boleh menusuk dalam jantung hati kita secara mudah. Kalaupun kita tak mengamatinya, dia akan masuk. Sebab Quran itu mukjizat. Tak maaflah ya. Saya sebut ini sebab baru pagi tadi Imam surau saya baca ayat tentang kiamat. Pagi tadi, subuh tadi. Dan saya bila baca ayat itu, saya tak boleh tahan mata lah. Surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyawmil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, ayahsabul insanu allan najma' idhamah, bala qadirina ala an nusawwiya bananah, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Sampai ayat terakhir bacaan surah Qiyamah, tuan-tuan, semua tentang kiamat, semua tentang soal pembalasan, semua tentang hari kita dengan Allah Azza wa Jalla. Cuba tengok surah Al-Qiyamah. Tadi imam masjid suruh saya datang sebab tadi baca daripada awal. Dia jadi ingat baliklah ni. Ingat balik bacaan tadi. Lebih lagi saya cerita Nabi ini, kita terasa Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebab kita dalam hidup ini bertemankan Al-Quran tidak pernah mengecewakan kita. Kita bukan penghafal Al-Quran mungkin. Dan saya sendiri pun antara yang saya ralat dalam hidup saya ialah tidak hafal Quran. Tidak hafal Quran. Sekadarnya baca Quran, sekadar baca hafal untuk tujuan-tujuan mungkin masa belajar peperiksaan. Habis esok ya, ralat kita dengan isu Quran. Dan ayahanda bonda pun tak hantar kepada tahfiz Al-Quran. Tapi bila sampai tahap kita mula baca Al-Quran, belajar bahasa Arab dan mengaji ilmu agama baik dalam luar negara, kita merasai nikmat tu sendiri. Sebab tu saya sebut kepada tuan-tuan di pagi ini, minta maaf sebut dengan bahasa mudahnya, tak ada jalan mudah sesiapa nak menghayati makna Al-Quran melainkan baca Al-Quran, tengok makna terjemahan. Jangan kesampingkan. Kita selama-lamanya kita tidak orang Arab, tidak berbahasa Arab, tidak pun bangsa Arab. Kita boleh baca Quran dengan betul, tetapi makna kita tak akan tahu dengan mudah. Melainkan usaha kita baca Quran dan tengok makna-makna bacaan, ayat demi ayat, surah ke surah, insya-Allah air mata akan tumpah. Bila sampai ayat kiamat, ayat kematian, ayat seksaan, ayat neraka, air mata tumpah. By cash, Allah permudahkan. Dan Nabi pun minta kita supaya bila baca Quran tak boleh menangis, buat-buat menangis. Yatabakau. Nabi ajar kita macam tu. Tak boleh menangis, buat-buat menangis. Kerana Al-Quran. Tak ada masalah. Tak berdosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan Tuhan, minta maaflah, saya bukan nak titik air mata, tapi sebab saya bercakap tentang Al-Quran dan saya rasa itulah kekuatan yang kita nak cari dengan Al-Quranul Karim. Baik. Itu cerita tentang Abdullah Mas'ud, dan saya tambah tadi cerita dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu yang baca surah Al-Qari'ah. Baik. Maka kita boleh buat kesimpulan di sini bahawa sunat kita untuk kita mendengar bacaan Al-Quran orang lebih merdu suara, lebih faham pada kita. Sunat maksudnya dibolehkan untuk kita mendengar bacaan orang yang lebih baik pada kita, dan kita minta dia baca kepada kita supaya kita dapat mendengar satu bacaan yang mengisafkan kita. Baik. Ialah kalau kita ada keluarga, anak-anak contohnya, anak kita lebih faham Al-Quran, bacaan Abang Long, bacaan yang baik, kita minta Balong baca kat mama sikit, surah sekian, surah Az-Zariyat, surah Al-Qari'ah, surah Al-Waqi'ah contohnya, Al-Mulk, mama nak dengar, baba nak dengar contohnya. Ada kewajaran kalau anak kita orang yang mengaji Al-Quran dengan baik, ataupun rakan-rakan kita dan sumpah baik.
Sekarang kita pergi sikit lagi dalam masa yang terbatas ini, 20 minit berbaki ini. Kita tengok kepada muka surat 98. Saya hari ini bawa 3 tajuk sekaligus. Galakan memulakan bacaan dari permulaan ayat jika memulakan bacaan dari tengah atau akhir. Ini adab. Kita baca Quran, di mana kita nak mulakan? Kita berhenti, contohnya di tengah-tengah Al-Quran, tengah-tengah surah, tengah-tengah ayat. Nak mula macam mana? Dia ada adab, bukan main sambung je. Galakan mulakan bacaan dari permulaan ayat jika mulakan bacaan dari tengah atau akhir surah. Baik. Apabila memulakan bacaan di tengah surah atau berhenti pada bukan akhir surah, pembaca Al-Quran digalakkan untuk memulakan bacaan dari permulaan ayat yang saling berkaitan antara satu sama lain. Ini kita bincang akhlak dengan Al-Quran. Sebab tajuk kita adab pembaca Al-Quran. Faham tuan-tuan ya? Ini sebenarnya satu perkara yang jangan pandang rekeh. Mana Al-Quran tak ada. Tuan-tuan sekalian, kita dalam soal dengan baca Quran ini, sebab itulah kita, bila kita boleh faham makna, membantu kita untuk kita baca dengan bacaan yang betul ataupun cara yang betul, sebab kita boleh baca dan kita faham. Isunya sekarang ialah kita kadang-kadang tak tahu nak mula di mana bacaan Al-Quran tersebut. Contoh saya bawa pada tuan-tuan sekalian. Contohlah saya ambil daripada surah Al-Anfal lah, katakan. Surah Al-Anfal surah yang ke-8. Surah yang ke-8. Contoh-contoh. Ya. Kata Imam An-Nawawi, apabila mulakan bacaan dari tengah surah atau berhenti pada bukan akhir surah, bacaan Al-Quran digalakkan untuk memulakan bacaan dari ayat yang saling berkaitan satu sama lain. Kita mungkin baca Quran, yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslu, sampai kepada ayat mungkin ayat ke-6 ke-7. Kita berhenti. Atas waktu berhenti bukan apa? Mungkin berhenti kerana dah letih. Berhenti kerana ada urusan tertentu, anak bersuara, anak panggil kita, contohnya mak, mama, contoh kita baca Quran. Melayan dulu, anak pula bukan umur 40 tahun, anak 4 tahun. Kalau 40 boleh tahan, kita buat tak tahu. 4 tahun kena layan. Budak 4 tahun. Panggil kita, tengah baca Quran. Layan. Sebudak. Ada benda diminta kita. Anak, baik. Tengah kita baca, kita berhenti. Tiba-tiba kita berhenti di ayat pada ayat apa? Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Berhenti setakat tu. Habis dah kita selesai urusan dengan anak, contohnya dah kita selesai, kita rasa nak sambalik Quran. Kita stop ke situ, kita tanda lah. Baik. Dalam hubungan dengan Al-Quran, digalakkan kita untuk sama ayat, bukan terus baca yang kita telah berhenti tadi. Tengok mana ayat yang berkaitan dengan ayat kita baca, di sudut maknanya dan ceritanya. Itu yang payah tu. Ustaz, saya tidak orang Arab, tak faham. Itu saya kata tadi. Betul, kalau kita boleh baca dengan makna dan kita faham, kita akan tahu di mana kita nak mula. Rupa-rupa dalam hubungan ini digalakkan kita untuk memulakan bacaan semula dengan ayat yang ada kesinambungan makna dengan kita baca. Bukan kita terus mula dengan ayat sekian-sekian. Ini akhlak kita sebenarnya. Baik kita tak mampu sebab tak faham ayat, nak baca mana? Tapi saya sering sebut kepada jemaah, ini antara saya tidak ahli Al-Quran macam orang-orang yang hafaz Quran, tidak. Tapi saya sebut di mana-mana, kalau boleh kita undur ke belakang dalam 1-2 ayat. Kata berhenti ayat yang ke-7 contohnya, ayat ke-8. Kita nak mula balik ni, kita tanda nak mula balik, kita undur ke belakang sekurangnya 1-2 ayat sebelumnya. Dengan harapan, makna kita baca tadi terhenti, ada sambungan sebelumnya dengan apa kita akan baca. Daripada kita tu baca ayat ke-9, kata berhenti nombor 8, terus baca ke-9, contohnya berhenti di ayat walau karihal mujrimun, stop.
ada urusan dengan anak sekejap, ada urusan ketandas contohnya wuduk diambil, datang balik. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, contoh. Lebih baik kita undur ke belakang 1-2 ayat, sebelum itu kita bacalah seterusnya. Kalau kita orang yang tak memahami maksud ayat dibaca, berbeza orang yang faham. Lepas tu orang yang faham, dia tahu, dia berhenti ayat ke-7. Dia tengok ayat ke-7, berhenti, dia perhati makna. Oh, makna tergantung. Rupa ayat ini daripada ayat yang nombor 4 lagi. Dia baca ayat nombor 4 lagi. Contohnya. Atau memang ayat ni sangat berhenti. Berhenti dah makna cukup. Dia akan sambung lah. Itu rupa-rupanya akhlak kita dengan Al-Quran. Ini menunjuk kepada kita betapa dalam hal ini kecermatan dengan Quran ini memang begitu ulama ajar kepada kita. Jadi ada dua pilihan, ada tuan-tuan ada. Kalau dah berhenti bacaan Quran, kita tak faham makna, kecuali kita tengok makna. Kalau ada usaha, baguslah. Tengok makna aku baca ni sampai ayat ke-8. Surah Al-Anfal. Sekarang nak berhenti, kalau ada urusan nak sambung balik, tengok makna. Ayat ke-8 apa ayatnya. Oh, ada kesamaan ayat dengan ayat ke-7. Mula ayat ke-7 contohnya. Itu kena usaha lebih sikit lah. Orang macam ni terbaik sebab apa? Dia ada usaha. Habis, saya tak baik ustaz, tak ada usaha. Tak kata tak baik. Tapi kalau kita ada kekuatan, kita sambung satu ayat sebelumnya. Sebagai cara kita untuk baca ayat yang ada sambungannya dengan ayat kita baca. Ini di antara akhlak. Begitulah juga apabila ingin berhenti, dalam berhenti pada ayat yang ada kaitan dengan di akhir tu kisah. Kalau boleh, ini akhlak juga ni. Kita nak berhenti bacaan Quran. Atas faktor nak berhenti rehat, ke letih, ke penat, ada urusan ke, dah cukup dah. Dah setengah jam baca Quran ni, dah setengah jam dah baca contohnya. Dah 10 minit dah baca, nak berhentilah, nak sambung petang nanti. Sebaiknya, kita berhenti pada ayat yang pengakhir kisah yang kita baca. Maksud kalau kita baca dah 23 ayat, 30 ayat contohnya, kita nak berhenti, kita tengok ayat ini ceritanya bersambung 3 ayat kemudian. Baca sampai ayat yang ke-43. Sekian, habis takat tu, stoplah. Sebab ceritanya sampai tahap tu, 43 ayat contohnya, atau ayat 43. Ini juga perlu kepada orang yang faham Al-Quran. Jadi semua ini tuan tak akhlak. Akhlak. Batulah kita dalam hubungan ini, bila kita betul-betul ada kekuatan Quran ni, semuanya bermanfaat. Nak baca pun kita tahu di mana nak mula, nak berhenti pun tahu di mana kita nak berhenti. Jadi kita dalam hidup ini, kalau kita bijak dalam soal berhenti di mana, mula di mana, baguslah. Macam kerjaan jugalah. Bijak tak bijak, berhenti. Bijak tak bijak, berhenti tengah highway. Cari pasal orang langgar kita. Sebijak kita, berhenti RNR, cari NR. 30 meter ke 30 km. Usaha boleh sampai 30 km lagi. Contohnya, barulah kita anggap bijak sebagai seorang driver yang bijak. Tiba nak berhenti di hentian, berhenti di tepian. Tak pasal-pasal orang langgar kita. Jadi macam tu Al-Quran pun sambil kurang lah. Maka tuan-tuan, apa yang saya bawa cerita pada pagi ini adalah merupakan kesinambungan tentang adab kita Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan yang berbaki kita sambung lagi insya-Allah pada kuliah akan datang. Saya tengok dalam kitab ini, dia banyak benda-benda yang praktikal ataupun teori dan praktikal. Untuk sementara inilah kita akan tengok nanti insya-Allah, kerana tajuk-tajuk kemudian nanti lebih besar lagi ialah tentang kita dengan Al-Quran macam-macam lah. Kita akan tengok nanti keadaan-keadaan makruh baca Quran. Ada waktu makruh baca Quran. Ya, kita nak terkencing, nak ke toilet, makruh baca Quran masa tu. Tinggal Quran, selesaikan. Kita lapar, amat sangat lapar, tapi nak tunjuk kita hebat baca Quran ni, nak baca juga. Kena pula dalam majlis orang ramai, patut kita berhenti dan selesai makan minum dulu. Ada ketikanya makruh baca Quran pada masa-masa yang tertentu. Kita akan tengok nanti. Baik. Wallahu a'lam, itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kita untuk bersama Al-Quranul Karim.
Al-Quran adalah hati jantung kita, penyelamat kita, pemimpin kita, penyelamat kita. Dan mudah-mudahan Al-Quran adalah sesuatu yang boleh berikan kita rezeki, keimanan, keamanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggal Al-Quran di mana kita berada. Hafal soal kedua, tapi baca yang pertama. Hafal ni soal kedua, tapi baca yang utama dan pertama. Boleh hafal, hafal. Tak boleh hafal, baca dan baca dengan dua perkara tadi. Pertama, jaga makhraj. Yang kedua, jaga hukum hakam tajwid. Itulah maksud kita hiasi suara kita dengan bacaan betul. Amin rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami rezeki untuk bersama Al-Quran, hidup kami dengan Al-Quran dan mati kami dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah. Ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Hiasilah kami dengan keafiatan, kesehatan dan keselamatan. Allahumma nawwir qulubana bil Quran. Ya Allah, cahayakan hati-hati kami dengan Al-Quran. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran bertapak bersemi dalam hati-hati jiwa perasaan kami. Allahumma ahyina bil Quran, hidupkan kami bersama Al-Quran. Wa ahyina bil Quran, hidupkan kami siang malam bersama Al-Quranul Karim. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, kalau Tuhan kami yang mendengar bicara kami, mendengar doa-doa kami, mendengar munajat kami, mendengar rintihan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada percikan dan sambaran api neraka yang bernyala-nyala, yang menakutkan kami, menggerunkan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.